Impromptu with Dr. Mizan, pada kali ini anda akan mempelajari tentang pembelajaran berasaskan permainan. Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua? Selamat datang ke rancangan Impromptu with Dr. Mizan, dan ini adalah episod yang pertama. Kepada yang selalu menonton channel saya di YouTube, channel Dr. M, ya. Jadi saya ucapkan selamat datang dan selamat bertemu kembali. Kepada yang baru kali pertama mengenali saya ucapkan salam perkenalan. Saya Profesor Madya Dr. Syahrul Mizan Ismail daripada Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Melaya. Apa khabar para penonton semua? Apa khabar cikgu-cikgu, para pensyarah dan juga pelatih, jurulatih dan juga dalam bahasa Melayu jurulatih ke trainer dan juga semua yang sedang menonton ni, ya. Jadi saya harap semuanya berada dalam keadaan sihat dan semuanya ceria sahaja pada hari ini. Dan untuk pengetahuan semua, rancangan Impromptu with Dr. Mizan ni sebenarnya adalah satu rancangan yang dihasilkan ataupun diilhamkan, ya, daripada keperluan untuk kita memberikan semangat kepada semua para pensyarah, guru-guru, instruktor di luar sana, para pengajar, ya, yang sentiasa menggunakan ataupun mencuba idea-idea baru di dalam pengajaran dan pembelajaran bersama pelajar-pelajar mereka. Ini merupakan satu pengembaraan yang ada kalanya menyebabkan kita rasa kurang bersemangat dan ada kalanya akan rasa kurang bermotivasi. Jadi rancangan ini sebenarnya saya ilhamkan supaya dapat memberi semangat, dapat menjadi support system kepada semua yang berada dalam pengembaraan yang sama, adventure yang sama, ya. Jadi rancangan ini sebenarnya dinamakan impromptu kerana apabila mula-mula saya diminta untuk memikirkan satu rancangan berbentuk seperti ini, sebenarnya saya agak gusar sedikit kerana saya ni orangnya santai dan tak boleh terlalu formal. Jadi tu yang saya fikir nama yang paling sesuai untuk program ni adalah impromptu. Sebab impromptu ni senang, maknanya bila kita tak ada sangat formal dan sebagainya, saya boleh bercakap sambil menari ataupun boleh melompat-lompat ataupun boleh buat apa-apa sajalah. Saya banyak kali ditanya oleh orang luar lah, kenapa Profesor Madya macam ni, macam saya ni kan. Tapi sebenarnya saya memang macam ni, dan saya rasa sebenarnya sebagai ilmuwan ataupun golongan pendidik di peringkat mana sekalipun, kita sepatutnya approachable lah. Jadi ini cara saya, dan sebab itulah saya ilhamkan rancangan ini impromptu supaya kita pun semuanya faham bahawa nature program ni sebenarnya adalah lebih bersifat santai dan bersahaja. Right. Okey, terdapat 3 segmen dalam rancangan Impromptu with Dr. Mizan pada setiap episod, dan pada kali ini ada 3 segmen. Segmen pertama adalah pengenalan tentang teori ataupun teknik pengajaran yang baru, yang berbeza daripada kaedah konvensional, yang mana saya akan berkongsi tentang pelbagai konsep bersama-sama dengan para penonton. Pada segmen yang kedua dan ketiga, selalunya saya akan menjemput tetamu yang berbeza, okey, untuk kita bincangkan implementasi teori ataupun teknik tersebut dalam pengajaran dan pembelajaran yang sebenar. Jadi selepas ini kita akan pergi kepada segmen yang pertama. Hai, apa khabar? So, kali ini kita dah sampai ke segmen 1. Okey, untuk segmen 1 ni saya akan berkongsi tentang teknik-teknik ataupun kaedah-kaedah pengajaran yang berbeza daripada biasa. Pernah tak dengar tentang Education 5.0 ataupun pembelajaran abad ke-21 ataupun pembelajaran alaf baru? Ini semua sebenarnya adalah frasa-frasa yang sering digunakan untuk menggambarkan kaedah pembelajaran dan kaedah pembelajaran yang berbeza daripada kaedah konvensional yang mana cikgu berdiri di hadapan, bercakap dan mengajar dengan menunjukkan kepada slide ataupun whiteboardnya, dan para pelajar duduk di dalam bentuk classroom dan mendengar. Ya, so ada banyak sebenarnya kaedah-kaedah pembelajaran yang terkini, yang berbeza, yang mencabar kelaziman biasa sebenarnya. Dan hari ini kita akan bersama-sama meneroka satu kaedah, iaitu kaedah pembelajaran menggunakan permainan, ya. Jadi sebelum saya mulakan, saya ingin bertanya kepada semua para penonton, pernah tak dengar terminologi gamifikasi ataupun dalam bahasa Inggerisnya gamification? Jadi gamifikasi ni sebenarnya merujuk kepada orang kata
kaedah pembelajaran yang menggunakan elemen-elemen permainan, ya. Dan bila kita bercakap tentang gamifikasi ni, ada banyak jenis, dan salah satu daripada cabang gamifikasi adalah game based learning ataupun pembelajaran berasaskan permainan. Bezanya adalah kalau gamifikasi ni dia lebih kepada pembelajaran tu menggunakan elemen permainan sahaja. Tak ada permainan yang lengkap pun, tapi elemennya sahaja. Sebagai contoh, apabila seorang guru masuk ke dalam kelas, katakanlah dia cakap dengan student dia, okey, hari ini kita akan belajar tentang A, dan siapa dapat jawab soalan saya akan bagi hadiah. Itu sebenarnya dah menjadi satu bentuk gamifikasi, sebab telah menggunakan elemen permainan, iaitu memberikan ganjaran atas apa-apa habit yang ingin diterapkan dalam diri pelajar tersebut, ya. Simple macam tu pun dah kira sebagai gamifikasi. Tapi yang kita nak cuba terokai bersama-sama pada hari ini adalah lebih kepada game based learning, yang mana ada satu permainan sebenarnya yang dimainkan oleh pelajar dan juga dibimbing oleh pengajar dalam sesi pembelajaran, dan dengan cara itu sebenarnya hasil pembelajaran dapat dicapai. Okey, jadi game based learning ni sebenarnya terbahagi kepada dua. Yang pertama kita panggil sebagai content gamification ataupun gamifikasi kandungan. Yang kedua kita panggil sebagai structured gamification ataupun gamifikasi framework sahaja. Jadi yang kita akan tengok adalah kedua-duanya pada hari ini dalam ketiga-tiga segmen. Dan dalam segmen pertama ni kita lihat secara ringkas tentang teori pengajaran, ya, berkaitan dengan game based learning. Sebenarnya bila kita kata kita nak guna permainan dalam kelas ni, ya, kebanyakan daripada pengajar mempunyai salah faham, iaitu salah tanggapan, di mana apabila mereka menggunakan permainan, nak tahu sama ada pengajaran itu efektif ataupun tidak, as long as pelajar rasa gembira, ya, as long as pelajar meriah, ya, berlari-lari dan juga membuat pelbagai aktiviti yang nampaknya macam kelas tu begitu aktif, itu maknanya kelas tu telah berjaya. Tapi sebenarnya itu bukan pengukur ataupun kayu ukur yang boleh menentukan sama ada berjaya ataupun tidak. Kita perlu melihat kepada yang paling penting sekali adalah penjajaran konstruktif, ya. Penjajaran konstruktif ni sebenarnya adalah satu prinsip penting yang perlu diingat oleh semua pengajar, dan selalunya pengajar akan seperti saya katakan tadi, apabila pengajar tu mengajar, bila nampak student tu seronok, meriah-meriah, dia rasa happy, rasa macam oh, kelas dah berjaya. Tapi sebenarnya yang menentukan berjaya ataupun tidak, efektif ataupun tidak, pelajar faham ataupun tidak, tercapai ataupun tidak hasil pembelajaran adalah merujuk kepada penjajaran konstruktif. Apakah itu penjajaran konstruktif? Merujuk kepada tiga elemen, tiga komponen. Yang pertama sekali di puncak gunung, dalam VT yang ditunjukkan ni, ya, adalah hasil pembelajaran. Apabila sesuatu lesson, ya, ataupun kursus tu diajar kepada pelajar, yang paling penting adalah kita kena very clear about apakah hasil pembelajaran yang cuba dicapai untuk kursus ataupun lesson ataupun apa-apa sahaja yang kita cuba sampaikan lah. Apa yang kita nak pelajar tu capai di hujungnya, itu yang pertama. Setelah kita menentukan benda tu, baru kita menentukan pula macam mana kita nak ukur sama ada pelajar tu dah capai ataupun tak. Okay, dan bila kita dah menentukan kaedah untuk menilai, baru kita boleh menentukan pula kaedah penyampaian. Kaedah penyampaian ni salah satu daripadanya adalah game based learning, iaitu pembelajaran berasaskan permainan. Jadi untuk menentukan perkara ni kita merujuk kepada taksonomi Bloom, ya. Taksonomi Bloom ni sebenarnya adalah satu taksonomi yang membantu kita menentukan hasil pembelajaran tahap yang mana satu yang kita nak untuk pelajar kita capai, dan kita nak pastikan apabila mereka habis belajar dengan kaedah yang kita gunakan untuk mengajar mereka tu, mereka dah capai ke belum tahap tersebut, ya. Jadi ini sebenarnya yang menjadi kayu ukur sama ada sesuatu kaedah itu telah digunakan secara efektif ataupun tidak, ya. Jadi bila kita sebagai pengajar, apabila kita menggunakan kaedah game based learning, jangan cepat merasa puas hati apabila melihat pelajar kita seronok dan bergembira bermain dengan permainan yang kita sediakan, kerana by the end of the day we have to see whether it achieves the hasil pembelajaran yang dikehendaki ataupun tidak, ya. Jadi itu sedikit sebanyak berkenaan dengan game based learning dan juga penjajaran konstruktif, ya. Jadi oleh sebab itu
hari ini kita akan sama-sama melihat beberapa contoh daripada pengalaman saya sendiri dan juga perkongsian tetamu-tetamu yang akan datang untuk bercerita tentang gamifikasi dan juga pembelajaran berasaskan permainan. Okey, hari ini pembelajaran berasaskan permainan ada macam-macam jenis, ya. Ada macam-macam jenis. Ada permainan digital, ada permainan bukan digital. Kalau permainan bukan digital pula, ada yang jenis permainan dalam, ya, ataupun ada jenis permainan yang memerlukan kita untuk outdoor, ya. Tapi hari ini kita zoom in, kita fokus hanya kepada permainan dalam. Kita panggil indoor games ataupun selalunya disebut sebagai board game, ya. Board game ataupun dalam bahasa Melayunya permainan papan, ya. Permainan papan merujuk kepada contohlah. Kalau saya sebut permainan papan ataupun board game ni, apa yang terfikir dalam minda semua para penonton? Contoh game yang pernah dimainkan. Kalau kita dapat masa zaman-zaman sekolah dulu, Saidina, Sahiba, kalau yang orang putih sikit tu, Monopoly, kan, Scrabble. Ini semua adalah contoh permainan papan sebenarnya. So, permainan papan ni ada 8 jenis. Okey, satu kita panggil sebagai abstract games. Abstract games ni sebenarnya dia satu permainan yang tema ataupun storyline tak penting. Contohnya adalah permainan seperti chess ataupun dam haji, ya. Di mana dia tema dia adalah game tu berdasarkan kepada perlawanan dua kerajaan yang sedang berperang, chess, Tapi tema tu tak penting. Sebenarnya kalau tanpa tema tu kita masih boleh bermain secara efektif. So ini dipanggil sebagai abstract games. Yang kedua pula kita panggil sebagai bluffing games. Bluffing games ni adalah semua game-games yang mana dia punya aim dia adalah untuk memastikan pemain-pemain yang lain ditipu ataupun menggunakan kaedah helah sebagai salah satu daripada cara untuk memenangi game tersebut. Selain daripada bluffing games, ada juga yang dipanggil sebagai pure card game. Saya rasa semua orang pernah main, kan? Snap, Happy Family, Donkey, Old Maid. Ini semua adalah pure card games, ya. Selain daripada pure card games, kita juga ada building games ataupun economic games. Building games ataupun economic games ni merujuk kepada game-game yang menyuruh kita membina sesuatu, membina kerajaan, membina seperti Age of Empires, kan, dan juga membina bandar ataupun membina ladang dan sebagainya. Ini adalah building games ataupun kita panggil sebagai economic games, ya. Satu lagi jenis game adalah apa yang kita panggil sebagai collectible games. Collectible games ni merujuk kepada game-game yang mana seseorang tu dia beli satu set game tapi memerlukan dia untuk membeli lagi additional bahan. Itu dipanggil sebagai collectible games lah. Maknanya dia collect bahan untuk game tersebut. Dan selain daripada itu, kita juga ada deduction games. Kalau siapa-siapa yang pernah main permainan Cluedo, okey, ataupun Clue, mencari pembunuh dalam papan, bergerak atas papan permainan tu untuk mencari pembunuh, senjata pembunuhan dan juga motif pembunuhan, ya. Ini adalah deduction games yang menggunakan banyak pertimbangan dan pemikiran untuk memenangi game tersebut. Okey, selain itu kita juga ada dexterity games. Dexterity games ni merujuk kepada game-game yang memerlukan kemahiran fizikal. Kemahiran fizikal sebagai contoh Jenga ataupun Uno Stako, ataupun apa-apa sahaja game Twister, for example, itu terpaksa bergerak di atas papan permainan dan kalau macam Jenga tu you kena berhati-hati menarik kayu yang di-stackkan tu, kan. So ini adalah dexterity games. Dan yang terakhir sekali adalah dice games macam Snake and Ladder, kan, kita baling dadu dan gerak. Ludo kita gerak, ya, di atas papan permainan menggunakan dice. Dice itu adalah satu mekanisme utama yang menggerakkan permainan tersebut. Jadi ini adalah jenis-jenis papan permainan. Dan hari ini dalam segmen kedua dan ketiga, saya akan membawa para penonton semua untuk bersama-sama mencuba dan merasa pengalaman bermain permainan papan yang telah saya cipta sendiri, saya reka sendiri, namanya The Appeal Matter. Dan permainan ini sebenarnya adalah berdasarkan kepada prosedur undang-undang. Kerana saya undang-undang sebenarnya, ya. Saya latar belakang saya adalah pendidikan undang-undang dan game ini adalah satu game yang mendidik masyarakat tentang prosedur undang-undang di Malaysia. Okey, jadi kita sambung dalam segmen yang kedua bersama tetamu-tetamu kita nanti. Itu saja. Kita jumpa dalam segmen yang kedua.
Okey, kita dah sampai ke segmen yang kedua dan kali ini saya tidak bersorangan lah. Saya ada beberapa orang tetamu jemputan yang saya jemput khas untuk para penonton semua untuk bersama-sama dengan kita. So tanpa melengahkan masa, kita berkenalan dulu dengan tetamu-tetamu yang comel ni. Okey. So mereka semua ni adalah pelajar saya dulu masa tahun 3 dan sekarang ni mereka berada di tahun 4 lah, final year. Jadi mungkin boleh perkenalkan diri kot. Cakap sendiri lah, perkenalkan diri. Oh, okey. Assalamualaikum, saya Haris. Macam dah cakap, pelajar tahun 4 daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, jurusan Undang-Undang. Kontrol macho kau. Saya Nurul Aswad Minti Zikri, sama macam kawan-kawan saya juga, tahun 4, Fakulti Undang-Undang. Right. Dan nama saya Zubair, saya juga pelajar tahun 4 di Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay, so kalau nak Zubair jadi model ke apa, bolehlah contact dia nanti kan. Okay, so mereka semua ni adalah pelajar tahun 4 Fakulti Undang-Undang di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dulu saya mengajar di UKM dan saya mengajar mereka subjek tahun 3 lah, iaitu subjek jurisprudence. Kepada kalau penonton-penonton ada pensyarah undang-undang ataupun pelajar undang-undang, mungkin pernah dengar lah benda ni. Okey, so mari kita teroka bersama-sama, cuba bersama-sama merasai pengalaman bermain permainan papan yang saya hasilkan ni, The Appeal Matter. So saya akan direct mereka untuk bermain untuk memperkenalkan game ni kepada semualah. Okey. So cuba buka papan tu. Papan dah buka kotak tu. Okey. Okey. Right. So dia punya papan dia kalau buka ni, dia punya konsep dia lebih kurang sama macam live. Pernah main live tak? Pernah? Pernah main live? Yang kahwin ada anak semua kan? Ya. Sebab tu je yang diingat. So sekarang ni kalau dalam live tu kan dia macam kita main ikut dia punya susunan tu kena ikut jalan macam tu kan. Okey, tapi pernah main Cluedo tak? Cluedo. Oh, yang kena ikut warna. Dia apa? Dia boleh jalan mana-mana kita nak jalan, pergi cari pembunuh apa ni, tak pernah main. Game yang konsep sama pernah main. Okey. So kalau macam live tu kita kena ikut tau jalan dia seperti yang dia dah buat lah. Tapi kalau yang Cluedo tu dia boleh jalan mana-mana yang dia nak. Okey. Jadi yang game ni dia sebenarnya lebih kepada macam Cluedo tu. Maksudnya dia menyerupai korang punya profession guaman lah. So maksudnya korang akan bermula dekat ni tempat penderaan ni, ya? Dekat law firm tempat korang buat chambering kan. Daripada sini dia akan start. So kalau dekat sini dalam dunia guaman ada ke dia macam cakap kau kena jalan sini je, kau kena buat ni. Kau lantaklah kau dah buat macam mana pun, yang penting kau habiskan game tu kan. Tu tas tu. Kau nak bagi aku Okay, so sekarang ni start daripada sini. Okay, so dekat sini ikut je, baling je dadu. Dadu dia tu, dadu dia ikut warna. Cuba keluarkan dadu dia. Okey, dadu dia ikut warna. Cuba baling. Okey, ni sebagai test je lah dulu Okey. Okey, pilih dia punya apa ni? Biji game. Okey. So, okey, katakanlah warna pink. So, nampak boleh pergi warna pink kat mana? Tu satu je yang ada. So kena berat kat situ je lah. Okey, tapi okay, cuba try baling yang seterusnya. Merah. Satu ni. Okey, yes. Okey, dan seterusnya Asma cuba try. Okey, merah. Tak boleh. Dia kalau berkongsi je dia kena pergi next merah. Tapi dia nak boleh pergi, dia boleh pergi sini ataupun sini. Asma nak pergi mana? Situ. Sini, ya. So dari segi pergerakan dia terpulang pada korang punya ni lah. Yang penting korang kena habiskan tas. Tas tu apa? Cuba ambil tu dulu. Okay. Dia punya, dia punya card tu, case card tu. Okay, cong dulu case card tu. Cong. Shuffle. Okay. Okay, bagi seorang satu. Okay. So bila baca dekat case card tu, dia akan bagi tahu korang dapat case yang mana. Cuba baca. Tengok kat hujung sekali dia kata kes nombor berapa? Yang ni. Kes 8. Okey, cuba tengok dia punya ni. Step dia. Cuba buka kejap. Ni yang ni. Ni. Okey. Cuba tengok kalau kes tu dia kata guna checklist berapa? Dekat korang punya case kat cakap kalau tu checklist berapa? Checklist A, B atau C atau D? Ada betul. Dia kata Presenting as client.
Follow all the steps in the checklist. Okey, cuba tengok dekat sini. Alright. Okey. Sekejap Okey lah, kita rasanya kita mula daripada awal jugalah kot. Ambil duit dulu. Cuba cong pula dah. Cuba bagikan duit tu. Duit RM1 dapat seorang 3. Okey, tengok tu mata wang aku. Siapa tahu buat mizan punya RM. Wow. Okey, lepas tu duit RM5 3 seorang. So bila dalam main game ni seorang kena jadi banker lah. Banker Okey, so macam monopoli sikit, dia ada konsep duit-duit ni sebab bila dalam profession guaman pun kau nak selesaikan kes memang kena pakai duit kan? Tak free. Okey, jadi duit RM10 pun 3, duit RM20 3. Okey. Lepas tu duit RM50 3, duit RM100 1. Okey. Duit RM100 1 dan duit RM500 1. Okey. Satu je. Dia kena kasih miskin sikit barulah belajar kan. Okey, so RM500 1. Lepas tu RM1000 1. Okey. Adakah duit Malaysia RM1000? Betul? Confirm? Dulu. Okey, so dengan duit tu lah korang kena spend untuk habiskan game ni lah. Okey, so tadi dah ambil case card kan? Cuba tunjuk sikit case card tu dekat kamera. Kamera tu. Okey, okay, tu case card dia. So kalau dapat case nombor 1, okey, case nombor 1 ada tak? Dapat case nombor apa? Case nombor 8, case nombor 3, case nombor 7. Okey, ambil je mana checklist tu. Checklist. Okey. Dia tak kisah A ke B. Sebenarnya dia kisah tapi untuk tujuan yang ni kita follow je yang dekat. Case card. Yes, dia cakap kat situ. Ada 4 case card 3. Ada. Cuba tengok. 3. Cuba tengok yang lain. Macam. Cara 3 yang ni. Thank you. Dah 8 ke? Sama-sama, kita sama. Okay, right. So dekat atas case checklist tu, kamera akan tunjukkan dekat situ. Dalam case checklist tu dia bagi tahu daripada step awal sampai step habis, sampai step yang paling penghabisan untuk sesuatu case di Malaysia selesai di mahkamah. Daripada awal sampailah kepada habis. Jadi tugas pemain adalah dia akan memainkan watak sebagai seorang peguam. Untuk menyelesaikan kes anak guam dia kena follow step daripada awal sampai habis. Jadi maknanya sambil bermain korang akan tahu proses prosedur menyelesaikan sesuatu kes civil di mahkamah di Malaysia. Alright. So kalau tengok dekat atas board tu ada 4 mahkamah, magistrate court di sebelah paling kiri yang tu. Lepas tu ada high court, lepas tu sana ada sessions court, lepas tu court of appeal. Okay, so macam dalam dunia guaman yang sebenar juga. Alright. So, bila tengok dekat first, apa dia kata first? Contohnya, Zubir punya, apa dia kata? Filekan notis rayuan di mahkamah rendah dalam tempoh masa yang ditetapkan. Okay, filekan notis rayuan di mahkamah rendah dalam tempoh yang ditetapkan. Jadi sekarang ni, mahkamah rendah ada 2, magistrate ataupun sessions. Nak filekan notis rayuan, kata kalau nak pergi sessions court. Sekarang Zubir berada kat mana? Berada dekat mana? Warna? Warna merah. Okay, warna merah. Jadi nak pergi ke sessions court tu, boleh pergi mana-mana laluan tapi dengan cara membaling dadu tu. Maksudnya kena antara ikut jalan ni ataupun sini ke sini. Betul. Cuba tengok, ada shortcut tak? Sini shortcut ke? Bukan. Ada shortcut tak? Oh ni, ada train station. Yes, ada stesen LRT dan komuter macam kita. Kalau korang praktis pun kan, zaman-zaman korang praktis mana ada kereta lagi kan, tak kaya lagi kan. So mesti naik train. Selain daripada tu ada tak lagi shortcut yang lain? Taxi. Yes, taxi stand. So taxi pun sama jugalah. Taxi boleh pergi ke mana-mana sahaja. Train hanya boleh ke sana atau ke sini sahajalah. Macam train station betul juga. Kan? Alright. Jadi kalau taxi kita sampai sini, kita nak taxi sampai sini boleh? Boleh. Ataupun nak pergi sini pun boleh. Tapi dia punya bayaran dia mahal sikit lah. Compared tu kalau naik train lagi murah.
Okey. Jadi dekat tengah-tengah tu apa? Shopping mall. Tempat mengular kan? Kalau korang cimbring, mesti korang ada mengular kan? Macam mana kau buat attachment dulu kan? So, dekat tengah-tengah tu ada apa? Post office, klinik, restoran dengan bank. Kenapa? Sebab dalam sesuatu kehidupan seorang peguam tu, selain daripada dia nak selesaikan tugas dia sebagai peguam untuk anak guam dia, kerana lapar. So, lapar kena pergi makan. Okey? Kalau duit semua dah habis, nak kena keluarkan duit, kena pergi ATM dekat bank. Okey? Kalau nak buat penyampaian, penghantaran dokumen mahkamah, boleh guna post office. Kalau sakit, kena pergi klinik. So sekarang ni, bila you bergerak, okey, ada tak challenge card? Okey. So keluarkan challenge card. Letak dekat tempat yang betul, ikut kod warna dia. Okey. Nampak? Okey. So sekarang ni, bila baling dadu nak bergerak, korang nak pergi ke tempat yang korang nak pergilah. Tadi dia kata macam Zubi cakap tadi, kata nak pergi ke pemfalkan notis rayuan di mahkamah rendah. Katakan mahkamah rendah tu adalah Sessions Court. Okey, kita cuba je. Katakanlah baling dadu, tok baling dadu sampai dah. Cuba sampaikan ke Sessions Court tu. Sampai. So kena buka challenge card yang pertama. Oh, ini kan? Okey, dia kata apa? Upon reaching the court, you find that the court is closed due to serious pandemic attack. Habis kau bila lagi. Throw the dice and exit the court. Come back later. So maknanya cabarannya adalah mahkamah tutup kerana pandemik. Kena keluar balik. Maknanya tak selesai lagi urusan tu. Okey. Katakan dah keluar balik, lepas tu nanti baling-baling dadu lagi, baling-baling dapat colour purple balik, masuk balik. Okey. Okey, masukkan, tolong masukkan sekejap Haris. Okey. Lagi sekali ambil yang lain pula, challenge card. Dekat tempat yang sama. Okey. Apa tu? Upon reaching the court, you find that the court is closed due to a flood. So dia kata apa? Kena keluar balik. Throw the dice and exit the court. Come back later. Yes. So macam itulah dia punya cabaran dia. Cabaran dia menyerupai cabaran yang sebenar lah. Okey, jadi maksudnya kena buat sampai dapat kad yang mengatakan bahawa okay, you can file your document here, settle. Lepas tu baru you pergi kepada step yang seterusnya dalam checklist tu. So macam tu lah buat sampai habis. Tapi kadang-kadang bila you buka kad challenge, okay, cuba Haris pula. You punya first apa? Sama juga. Filekan notis rayuan di mahkamah rendah. Okay, cuba try magistrate court. Katakanlah dah sampai lah, konon-konon dah sampai kat magistrate court. So dia kata apa? Upon reaching the court, you suddenly feel very hungry and need to go to the restaurant in the shopping mall. Exit, go to the restaurant in the shopping mall and order food, come back later. So maksudnya kena straight, lapar kan, tak breakfast. Tiba-tiba master suruh pergi court. So kenalah keluar daripada court dulu, tak boleh buat kerja tu, kena terus pergi ke restoran. So kena bayar RM5, bayar dekat banker. Zubi jadi banker kan? Okay, so bayar, okay. Dan kena tunggu next turn untuk pergi balik. Macam tu lah. So maksudnya dia akan, every time you sampai, you kena go through the challenge. Kalau you bernasib baik, macam dalam hidup kita pun, kalau kita bernasib baik, okey lah. Kalau tak bernasib baik, then kena ulang balik proses tu lah. Sampailah kepada semua benda dalam checklist tu selesai, maknanya you dah tahu proses dia lah. Termasuklah cabaran-cabarannya sekali. Sebab kata Haris tadi, kena main kan? So dia kena main lah. Kena main sambil bermain. Okey. So, tapi bila baling dadu tu, cuba tengok ada warna apa. Ada tak warna yang tak ada kat situ? Biru ada. Biru. Purple. Hijau. Pink. Semua ada. Merah. Merah ada. Merah. Merah, kuning, biru, hijau, pink, purple. Okey, warna apa yang pergi dekat opposing law firm, sampai kat opposing law firm? Opposing law firm ni kita punya lawan kan? Okey, kalau arahan tu kata kena pergi ke opposing law firm, okey, dia tak ada kat dalam checklist tu. Bila sampai ke opposing law firm tu, you kena buka kad warna hijau ni. Sebab bila opposing law firm ni nak nego dengan dia ke apa, dia akan tanya soalan kat you. So apa dia cakap? Upon reaching the law firm, you find that the law firm is closed due to serious pandemic attack. Come back later. Okey.
So later. Alright. So kalau kena dekat warna yang merah, okay, bila kena warna merah je, you kena jawab soalan quiz. Kalau kena warna merah je soalan quiz. Cuba tengok apa soalan quiz dia. Sebagai contoh. The Oxford Dictionary defines appeal as A. To appeal to the court to lower the amount of fine or liability. B. To appeal to the court to decide on one's favour. C. To appeal to a higher court to reverse the decision of lower court. Or D. To appeal to the court for extension of time to settle the fine or liability. Maknanya katakanlah Zubir yang kena sekarang ni kan, dia kena warna merah. So dia kena jawab. So jawapannya adalah C. betul ke? Betul. Jawapan dia kat bawah kan? Tunjuklah sikit kat kamera tu. Okey. Okey. Okey, so macam itulah maknanya you all akan dapat ilmu tu secara pengalaman. Pengalaman tu berlaku di atas board tu, dan juga secara soalan quiz apabila you kena warna merah every time, dan you kena jawab soalan quiz lah. Itulah cara permainan dia. Okey, saya rasa mungkin sebelum kita pergi ke segmen ketiga, kita biarkan mereka bermain sekejap. Okey? Okey, jadi semasa saya menggunakan permainan ni dalam kelas saya dah guna dalam lebih kurang 2-3 tahun jugalah permainan ni dalam saya punya kelas. So, cara dia adalah, instead of saya masuk ke kelas sebelum saya ada game ni, saya masuk ke kelas, saya akan cakap, okey, hari ni kita akan belajar tentang ni, dan saya akan buka slide dan baca. Sekarang saya masuk ke kelas, saya kata, okey, sekarang ni kita belajar hari ni dengan cara bermain permainan papan, board game. Saya terus bagi mereka, saya kata, at the end of the board game, you supposed to number 1, number 2, number 3. Dia punya hasil pembelajaran dia lah. Lepas tu bagi je mereka main. Permainan tu sebenarnya akan menyampaikan maklumat tu. So beginilah cara kita menggunakan gamifikasi dalam pembelajaran di kelas lah bersama dengan pelajar-pelajar kita. So itu sahaja untuk segmen 2. Kita akan berjumpa lagi dalam segmen 3. Okay, hi everyone. So dah sampai ke segmen yang ketiga dan segmen yang terakhir dalam episod 1 Impromptu bersama Dr. Mizan. Right, segmen ketiga ni seperti yang saya maklumkan di awal tadi, kita ada tetamu khas yang dijemput untuk bersama-sama dengan saya. Saya tidak berseorangan lah. Jadi kalau kita recap balik dalam segmen pertama tadi, saya dah terangkan dari segi konsep, dari segi definisi, dan teori penggunaan permainan di dalam pengajaran dan pembelajaran. So kita dah tahu jenis-jenis gamification, kita dah tahu jenis-jenis permainan papan, dan dalam segmen yang kedua saya telah sambung dan tunjukkan bagaimana implementasi penggunaan permainan di dalam pengajaran dan pembelajaran bersama-sama dengan student-student saya tadi tu. Dan sekarang kita sambung pula dalam segmen yang ketiga, di mana saya telah menjemput Encik Syaflik daripada Magnificent Visionary Enterprise. Beliau merupakan pengarah urusan di syarikat ini. Syarikat inilah syarikat yang telah bersetuju untuk membangunkan prototipe bagi permainan yang saya reka tadi, iaitu The Appeal Matter yang saya gunakan untuk pelajar tadi. Tujuan segmen ketiga ini sebenarnya adalah untuk memberikan sokongan dan juga tips kepada para penonton, khususnya guru-guru pensyarah dan juga instruktor di luar sana, pengajar-pengajar di luar sana yang mungkin ingin mencuba pengalaman yang sama. Jadi maksudnya saya berkongsi bagaimana saya menghasilkan permainan ini, bagaimana saya gunakan permainan ini dalam segmen kedua tadi, dan sekarang ni bagaimana saya bergerak ke arah pengkomersialan produk pula ya. Kerana kita sebagai pengajar dan instruktor ni selalunya kita rasa macam kita lebih fokus kepada game ni ataupun aktiviti ni mesti menyampaikan kandungan kursus dan berjaya membawa pelajar untuk mencapai hasil pembelajaran kursus. Tapi dari kacamata syarikat yang mengkomersialkan produk kita, mereka melihat dari aspek lain pula. Jadi sebab itu saya berharap segmen ketiga ini dapat membantu semua di luar sana yang mungkin ingin menceburi ataupun mencuba pengalaman yang sama. Okey, jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita berkenalan dengan tetamu jemputan kita di studio pada hari ini, iaitu Encik Syaflik. Silakan Encik Syaflik. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syafrik daripada Magnificent Visionary. Terima kasih kepada jemputan, kepada Prof jemput saya Okey. dalam rancangan ni. Saya
pemalu orangnya. Okey. Sebenarnya saya dengan Cik Syafiq ni tak pernah kenal ya, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton semua. Kami mula berkenalan tu apabila saya menghasilkan kalau di UKM, masa saya berkhidmat di UKM lah, saya menghasilkan game ni, dan lepas tu saya guna untuk kelas sebenarnya, tapi apabila saya menghasilkan game ni, masa tu dekan saya dapat tahu ya, dan beliau telah menghubungi pihak inovasi UKM, di mana inovasi ni adalah satu pusat di UKM yang mana dia menggalakkan pesara untuk menghasilkan inovasi yang boleh dikomersialkan. So mereka yang pusat inovasi UKM yang telah menghubungkan kami, di antara saya sebagai pembangun produk dan dengan penyelidik dan pembangun produk, dan seterusnya bersama-sama dengan syarikat yang akan mengkomersialkan produk ini. Jadi di situlah kami berkenalan sebenarnya, Cik Syafiq ya. Okey. Sebab ada chemistry pula, macam boleh jadi baik pula kan. Okey, jadi Cik Syafiq, macam kalau kami sebagai pensyarah ataupun guru lah, kalau macam para penonton kalau sana guru juga, macam kami lebih fikir pada macam bila kita nak buat game ni, kita fikir macam mana nak kasih pelajar tu betul-betul faham apa yang dia akan main dan sebagainya. Itu yang paling penting bagi kami. Lepas tu macam bila nak buat tu, kita akan mulakan dengan, kalau di peringkat saya, penyelidikan. Maknanya saya buat asalnya yang ini. Tuan-tuan dan puan boleh tengoklah, ni lah rupa bentuk asal game ni sebenarnya. Yang saya terima mula-mula. Mula-mula terima yang ni Okey, dia pakai kotak pizza je, saya beli kat Shopee masa tu. Alright, lepas tu kalau kat dalam ni dia punya packs games dia pun saya beli dekat apa nama kedai tu, Mr. DIY. Ni adalah pemadam sebenarnya. Pemadam ni ni dadu yang asal. Dadu yang asal. Lekat-lekat macam ni kan, guna stiker. So ni pun pakai pemadam ni macam ni dia punya dia punya packs je. Okey, lepas tu kad dia ni saya print sendiri dekat Print Expert, kedai printer tu saya design guna Canva. Jadi benda ni sebenarnya yang saya hantar untuk protect lah, dilindungi di bawah hak cipta oleh Pusat Inovasi UKM. Dan selepas tu Pusat Inovasi dah protect kita punya produk ni, dia pun hubungkan kita dengan syarikat yang berminat untuk mengkomersialkan lah. Saya jumpa dengan beberapa syarikat sebelum saya berjumpa dengan Cik Syafiq. For some reason yang saya pun tak berapa faham, mereka yang faham, Cik Syafiq yang paling sesuai lah untuk produk saya. Syafiq, macam mana rasanya bila nama-nama nampak benda ni, kenapa rasa macam boleh produk ni boleh pergi jauh ke, macam mana ke? Okay. Produk ni pada peringkat awalnya saya tak berapa jelas. Tapi setelah kita dah berjumpa, kita dah berbincang, saya tengok, saya melihat produk ni dia ada potensi dia tersendiri. Because salah satu sebabnya dia adalah salah satu game yang orang kata yang pertama, boleh dikatakan saya rasa dalam dunia kot. InsyaAllah. Sebab berasaskan guaman di dalam pasaran masih tiada lagi. Okey, jadi maksudnya tu yang pertama tu bukanlah permainan papan yang pertama, tapi permainan papan pertama yang berasaskan undang-undang guaman. Okey. Right. So itu ke sebabnya yang pertama sekali? Sebab yang pertama sekali itulah. Okey. Orang kata kita lihat satu peluang yang besar lah, kan, yang orang kata tak ada lagi dalam market. Jadi kita rebut peluang tu. Okey. Jadi kalau untuk para penonton di luar sana yang sedang menonton, maknanya tips yang pertama yang mungkin saya boleh kongsikan adalah, berdasarkan apa yang disampaikan tadi, adalah kita nak menghasilkan sesuatu yang boleh dikomersialkan tu mesti sesuatu yang tak pernah ada lagi lah, macam tu lebih kurang betul. Baru dapat menarik kurang saingan maksudnya. Kurang saingan. Okay, mungkin Cik Syafiq boleh terangkan maksud kurang saingan tu. Kurang saingan, contoh kalau kita tengok di pasaran kita, macam doktor cakap tadi, kita banyak papan permainan yang dah ada, macam Monopoly, Sajina. Tapi itu macam Monopoly dia lebih kepada kepada property ataupun hartanah. Dan sekarang dia dah cabangkan pada pertanian kan. Jadi untuk guaman ni masih tak ada lagi. Okey.
Jadi maksudnya kalau nak pasarkan tu, tak adalah dia compete dengan banyak sangat produk yang lebih kurang sama dengan dia lah. Okay, alright. Jadi tadi masa saya sedang dalam segmen 2 tadi, saya bermain dengan pelajar saya lah yang versi prototype ni. So saya main tadi, ada soalan lah daripada cameraman cum director kita lah. Apa ni dia kata, Dok, apa ni, main ni memang peguam jika yang boleh main, sebab pelajar saya tu memang semuanya pelajar undang-undang lah. Jadi saya mungkin bagi Pak Cik Syafiq terang kot, ada orang yang bukan peguam boleh main tak game ni? Okey, actually untuk awam kita akan buat sekarang ni, kalau untuk yang existing ni, yang sedia ada ni memang khas untuk yang berlatar belakangkan law, undang-undang saja yang faham untuk bermain lah. Tapi untuk masuk ke market yang lebih besar, saya akan buat, kita mungkin akan mohon buat penambahbaikan agar dia boleh dimain oleh semua golongan. Pada orang kata yang bukan bidang undang-undang sendiri pun boleh bermain. Jadi maksudnya adakah nanti dia akan jadi satu game yang lain dalam bentuk kotak yang lain, apa ni, packaging yang lain ke, atau yang sama saja ke, atau macam mana? Dia packaging mungkinlah kita, sebab sekarang ni masih prototype lagi. So untuk pergi ke komersial kita akan tambah baik lagi lah, design, packaging apa semua kan. Tapi dia ada penambahbaikan daripada segi macam kita tengok quiz card tadi tu. Kalau kata orang awam kalau bermain, dia, for sure saya rasa dia tak boleh jawab. Saya sendiri pun tak boleh jawab kan? Jadi kita akan buat penambahbaikan, kita akan struktur balik soalan-soalan yang ada di dalam tu. Sebab agar orang kata lebih, orang kata awam, semua boleh jawab. Simple. Jadi maknanya kalau tips yang kedua yang kita boleh simpulkanlah daripada apa yang kita bincangkan sebentar tadi, maknanya kita sebagai para pengajar ni, kita lebih memfokus kepada hasil pembelajaran khusus pelajar-pelajar kita, kefahaman pelajar-pelajar kita Tapi bila nak dikomersialkan, maknanya syarikat akan melihat dalam konteks yang lebih luas lah, maknanya selain daripada pelajar, apa lagi market lain lagi yang perlu turut diberi perhatian juga. Jadi maksud kalau kita, untuk saya tengok pada pelajar saya je, undang-undang saja. Tapi bila syarikat nak mengkomersialkan, dia akan tengok juga dari konteks benda tu boleh scalable ataupun tak. Maksudnya benda tu boleh diluaskan tak dia punya pemakaian dia kepada yang market yang lain juga. Jadi tips nombor 2 lah. Pertama tadi saya ulang balik, mestilah benda tu something yang kurang competition, kurang saingan macam kata Cik Syafiq tadi. Dan selepas itu yang kedua adalah something yang boleh diluaskan lah marketnya. Baik Cik Syafiq, untuk yang ketiganya saya nak tanya, boleh tak Cik Syafiq tolong terangkan bagaimana proses pembangunan benda ni? Maknanya kalau saya, saya mulakan daripada saya lah. Saya sebagai pensyarah, saya mulakan dengan sekadar, masa tu tak terfikir pun boleh komersial. Saya fikir nak buat satu aktiviti untuk pelajar untuk bermain. So bila saya buat tu, saya buat je lah ikut apa yang saya rasa pelajar saya akan faham lah bila mereka bermain game ni. Saya dah buat, tapi saya nak pastikan game ni efektif ataupun tak. Bila pelajar saya main, peringkat yang kedua, selepas saya dah hasilkan benda ni untuk kelas, saya pun main. Itu peringkat yang kedua, saya implement. Peringkat yang ketiga, semasa saya implement, saya akan buat orang kata evaluation. Maksudnya saya akan edarkan questionnaire kepada pelajar dan mula membuat penyelidikan lah, sama ada, ini kita panggil sebagai action research. Tengok sama ada pelajar mendapat kefahaman yang betul tak untuk hasil pembelajaran yang cuba dicapai daripada permainan tersebut. Dan hasil daripada beberapa kali kajian itu dibuat, saya akan dapat beberapa perkara yang perlu saya tambah baik untuk menjadikan dia lebih sesuai untuk penggunaan dalam kelas. Tapi selepas saya dah buat benda tu, peringkat yang ketiga pula adalah memastikan bahawa apa yang idea asal saya itu dilindungi di bawah Undang-Undang Hak Cipta. Dan ini yang tadi Pusat Inovasi bantu saya, ya. Bila Pusat Inovasi bantu saya untuk melindunginya dalam sebagai salah satu kita panggil sebagai IP lah. Barulah selepas tu peringkat yang keempat sampai kepada Cik Syafiq pula untuk boleh Cik Syafiq sambung? Inovasi telah benda ni sampai pada saya. Kemudian lepas tu apa Cik Syafiq buat? Lepas daripada awalnya kita pengumpulan data daripada dan design idea kita akan kumpul sebelum kita mereka sesuatu benda ni.
Kemudian selepas kita dah kumpul, kita dah kenal pasti konten-konten dia yang bersesuaian. Jadi kita dah kumpul, baru kita get back pada profesor juga sebenarnya kan, betul. Mendapatkan kepastian kita boleh tak macam ni kan. Saya ingat lagi masa tu design tu pun kita rasa kita ambil masa dekat 6 bulan. Betul, kan? betul. 6 bulan untuk kita compile benda tu kan. Saya ingat lagi masa tu Cik Syafiq kata dengan saya, doktor ni bercita rasa tinggi. Sebab dia nak design papan tu, nak design dia punya muka depan tu, banyak kali Cik Syafiq ni jumpa saya. Dia salah satu dia macam tadilah hala tuju Prof klien, doktor klien. Jadi saya as a industri pandang hala klien kan, kita lebih pada untuk komersial kan. Betul. Jadi macam saya ingat lagi masa kita berbincang, saya melihat kepada nak cantik, nak dia very perfect lah kan. Tapi macam pihak industri pula, macam Cik Syafiq, dia tengok kepada costing, berapa banyak cost untuk hasilkan satu. Saya ingat lagi masa tu kita tengok masa tu yang packs ni kan, yang untuk yang biji yang kita nak main ni, dekat sini tadi tu memang asalnya saya minta supaya betul-betul ada macam bentuk yang cantik lah. Bentuk 3D. Tapi untuk menghasilkan 3D tu ambil masa dan costing. Ya, betul. Jadi bila macam tu Cik Syafiq cadangkan yang sedia ada tu lah, yang bentuk bulat-bulat macam tu kan. Untuk prototype. Tapi kalau kata pergi ke peringkat orang kata pasaran luar, global, for sure kita kena buat yang terbaik lah. Yang 3D tu saya terima lah idea tu. Tapi bila kata kalau dalam kuantiti yang kecil untuk kita buat, dia costing lagi mahal. Kalau kata pergi ke global dan pasaran luar, bila kuantiti jadi banyak, dia for sure jadi rendah dia punya cost. Okey. Kalau kita boleh recap balik, tadi macam Cik Syafiq kata, lepas sampai kepada Cik Syafiq selepas kami dah protect IP, sampai Cik Syafiq kata perbincangan dengan saya sebagai pereka pula dah orang yang menghasilkan game ni. Lepas tu Cik Syafiq kata bincang apa semua-semua tu, lepas tu hasilkan prototype. Ya, betul. Selepas ni apa pula peringkatnya? Selepas ni kita go to for the ni lah, untuk commercialkan dia. Untuk pergi ke commercial ni kita kena pastikan mana market yang kita boleh masuk, kan? Mana market yang kita perlu masuk dahulu. Bagi saya nampak benda gameboard ni dia boleh dimulakan dengan sebagai bahan kurikulum sekolah. Di mana kalau kita tengok bahan kurikulum sekolah di pusat perpustakaan seperti chess, Monopoly, kan? Kita cuba nak masukkan game ni sebagai bahan kurikulum sekolah. Okey. Itu orang kata step yang pertama dulu untuk kita pergi keluar, because macam maklumat yang doktor maklum pada kami, bahawa game ni boleh pergi jauh ke negara-negara Commonwealth, yang mempunyai sistem perundangan yang sama. Ya. Itu yang menarik perhatian kami. Okey, alright. So maknanya scalability tu is very important lah sebenarnya, kan. Tapi macam saya cakap lah, tapi bila kata yang ada ni dia lebih pada student, kan, background law, undang-undang saja boleh main. Agak rumit jugalah kalau kata industri ni nak masuk market tu. Kalau kata kita ubah sikit supaya awam boleh bermain, Okey. So memang seperti kata Cik Syafiq tadi, peringkat selepas ni Cik Syafiq akan cuba untuk kita bersama untuk membangunkan versi yang boleh dimainkan oleh orang awam lah. Bagi saya untuk versi tu, itu yang saya katakan, versi tu nanti yang jadikan master prototype. Okey. InsyaAllah. Okey, alright. Mungkin kalau untuk membantu para penonton di luar sana, mungkin kita boleh simpulkan, Cik Syafiq pernah cerita kat saya ada 8 peringkat kalau ikut University of Harvard lah, semua untuk menghasilkan game. Ingat lagi tak? Okey, dia 4 peringkat je sebenarnya. 4 peringkat, okey. Ada pecahan dia lah. Okey, ke 12 peringkat. Saya pun tak berapa ingat. Okey, secara ringkasnya, summary-nya, rumusan. First, pengumpulan data, kan, pengumpulan data dan idea. Dan kedua tu proses untuk
merealisasikan konten tu jadi satu. Kemudian barulah ada penghasilan prototype lah untuk final punya mock-up. Macam ni. So yang keempat baru peringkat komersial lah. Komersial. Komersial ni tu macam saya cakap tadi lah. Kita pun dah pergi kepada banyak universiti. Ke KPM sendiri, Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, kita dah pergi dan kita dapat feedback yang baik sangatlah. Tetapi bila kita kata macam apa yang dipersoalkan pasal tahap kebolehan pemain yang bermain, kan? Tapi pada keseluruhannya positif. Baik tu, positif tu macam mana? Apa yang dinyatakan ketika demonstrasi tu? Baik tu macam saya cakap tadi lah, kita cuba nak jadikan dia sebagai bahan kurikulum sekolah. Diterima lah. Diterima. Cuma macam saya cakap tadi lah, bila kata mereka pun bermain, pengarah pun bermain benda ni, cuba. Tapi bila kata kat quiz card tadi tu, quiz card tu bila kata ini dia sendiri tak ada jawab. Ada lah, okey, yang legal punya officer dia boleh jawab lah. Tapi macam tu lah, dia kata berbeza dia macam ini boleh jawab, ni tak ada jawab. Sampai bila tak habis main tu kan. Jadi penerimaan tu agak terhad. Jadi maknanya kalau secara rumusannya, ya, bila kita sebagai orang kata pendidik ni, pengajar ni, kita kena fikir selain dari kalau kita nak mengkomersialkan lah, maknanya bila kita buat sesuatu inovasi tu, permainan contohnya, kita kena fikir jauh ke depan. Maksudnya kalau kita nak guna untuk pelajar, mungkin satu hari nanti bahan tersebut turut juga boleh mempunyai potensi untuk dipasarkan. Jadi kita kena terus fikir ke hadapan. Macam saya dulu, saya fikir untuk pelajar saya sahaja. Jadi kalau katakanlah boleh diputarlah masa tu kembali ke belakang, mungkin saya patut lihat, sebab ini pengalaman pertama kan, mungkin saya patut lihat apa lagi yang akan berlaku selepas tu, dan saya kena sediakan produk tu supaya dia senang untuk diluaskan pasarannya, ya. Okey, jadi saya rasa itu sahaja untuk segmen yang ketiga. Cik Syafiq, ada apa-apa kata-kata terakhir untuk para penonton kita? Boleh cubalah kita produk ni. Produk Malaysia ni salah satu produk yang saya rasa memang besar dia punya market. Jadi lagi satu pun, inilah satu-satu produk saya rasa yang tak ada lagi dalam dunia. Boleh angkat sikit. Ini Appeal Matter memang tak ada lagi dalam market, even dunia pun. Ini satu-satu produk orang kata buatan Malaysia lah. Okey, buatan Malaysia. Okey. Alright. Itu sahaja untuk segmen yang ketiga ni. Saya haraplah perkongsian daripada Cik Syafiq tadi, daripada Magnificent Visionary Enterprise, ya, membantu semua para penonton, especially khususnya guru-guru pensyarah dan juga semua instruktor lah yang dalam pelbagai lapisan dan peringkat, ya, untuk mungkin juga mencuba perkara yang sama. So itu sahaja untuk segmen yang ketiga. Saya ucapkan terima kasih kepada Cik Syafiq kerana hadir. Kerana sudi menjemput. Okey. Alright, insya-Allah kalau ada rezeki kita berjumpa lagi. Alright, itu sahaja untuk segmen yang ketiga. Okey, kita dah sampai ke penghujung episod 1 Impromptu with Dr. Mizan. So, saya sangat-sangat berharap rancangan ini dengan episod pertama ni telah berjaya memberikan sokongan dan support sistem kepada semua penonton-penonton, khususnya guru-guru dan para pensyarah sekalian lah. Jadi, akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat mencuba dan jangan lupa untuk jumpa di episod akan datang, di mana saya akan membincangkan teknik lain pula. Kita akan mencuba dan meneroka teknik tersebut dalam 3 segmen seperti episod pertama ini juga. Selain itu, saya juga ingin menjemput tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian untuk menyertai workshop saya. Saya akan ada workshop on how to make a board game. Ya, nanti akan saya letakkan maklumatnya di saluran YouTube saya dan juga di page Facebook saya. Okey,
So itu sahaja untuk rancangan impromptu bersama Dr. Mizan episod 1. So esok jangan lupa bersama-sama dengan Irzal dan Akash dalam Kondenser. So itu sahaja untuk kali ini. Dengan akhir kata, salam hormat dari saya, Syahrul Mizan Ismail, Profesor Madya dari Universiti Melaya, Pusat Pendidikan Berterusan. Jumpa lagi.